Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita di antara kurniaan yang begitu besar dapat berkumpul walaupun dalam keadaan yang norma baru, tapi setidak-tidaknya kita dapat berhimpun sekali untuk menghadiri majlis ilmu yang mana Allah Taala mengurniakan ganjaran begitu besar, seperti mana yang muslimin semua tahu, yang seringkali para asatidzah menyebutkan di kuliah-kuliah halaqah dan sebagainya. Menuntut ilmu itu sendiri merupakan satu kelebihan, tetapi bukanlah menuntut ilmu itu yang menjadikan penghujungnya, tetapi penghujungnya adalah kesan kepada kita menuntut ilmu. Itu sebab sebahagian besar para salaf menyebutkan, seperti mana yang dinukilkan oleh At-Tabrani, di antaranya adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, katanya laisal ilm bikathratir riwayah. Laisal ilm bikathratir riwayah. Ilmu itu bukanlah semata-mata engkau mengumpul riwayat yang banyak ataupun engkau mengumpul ilmu yang banyak, walakinnal ilma al-khasyah. Akan tetapi ilmu itu adalah ketakutan. Hasil ilmu itu sepatutnya mengarah kepada natijah. Natijah macam mana? Perbuatan kita, perkataan kita, sikap kita kepada orang ramai dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memurnikan, di samping diberikan taufik kepada kita untuk menuntut ilmu, Allah Ta'ala berikan kita taufik untuk beramal dengan ilmu. Jadi alhamdulillah, ini adalah kuliah yang pertama untuk kitab syurga dan neraka. Asalnya perancangan kita adalah untuk menghabiskan kitab ini seawal bulan 4, tapi qadarallahu ma syaa wa syaa fa'al, masih lagi berbaki. Dan kalau ikut kitab yang latest ini diberikan kepada saya, kita berada pada bab bercerita berkenaan dengan mahsyar, sifat hasyar, dan kita telah pun sebutkan beberapa hadis, dan kita telah pun sampai ke hadis yang ke-64. Hadis yang ke-64, muka surat 188. Seperti mana yang pengurusi sebut, biasanya yang paling ingat pasal kitab ni ustaznya lah kan. Sebab ustaznya yang tanda, ustaznya yang nukil buat cititan kat situ. Ala kulihal, mudah-mudahan ada kebaikan. Baik, kita bincang tentang habis berkenaan dengan syurga, dan sebenarnya habis juga berkenaan dengan neraka. Cuma penulis menukilkan sedikit tentang perjalanan sebelum satu orang itu masuk ke neraka ataupun masuk ke syurga, iaitu al-hasyr. Kita ada beberapa peringkat kematian alam barzakh. Barzakh itu adalah tempat singgahan di antara seseorang daripada dunia ke alam akhirat. Pertengahan itu barzakh, ataupun dalam bahasa mudahnya kita panggil alam kubur. Kemudian setelah alam kubur, kita ada al-ba'th, kebangkitan. Setelah kebangkitan, baru kita ada al-hasyr. Al-hasyr ini muslimin muslimatnya tak ada, adalah al-jam'u, tempat di mana kita berhimpun. Tempat di mana kita berhimpun kita panggil sebagai al-hasyr, ataupun keadaan kita berhimpun itu, perhimpunan itu sendiri, maksudnya adalah al-hasyr. Jadi penulis menukilkan beberapa riwayat cerita tentang bagaimana keadaan seseorang manusia itu berhimpun. Juga kalau ada yang sebahagian membaca kitab ini, dalam bab ini juga diceritakan bagaimana perjalanan satu manusia itu pergi ke tempat yang orang Melayunya panggil padang mahsyar, ke tempat mahsyar itu. Baik, hadis yang ke-64. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Nabi SAW bersabda, yuhsyarun nas, itu
Hasyr itu maksudnya dari kata kerjanya maksudnya adalah berhimpun. Manusia dihimpunkan yaumal qiyamah pada hari kiamat dalam 3 keadaan. Keadaan yang pertama adalah hufatan. Apa maksud hufatan? Hufatan maksudnya dalam keadaan dia berkaki ayam. Kemudian Nabi SAW sifatkan lagi bagaimana keadaan manusia berkumpul, uratan, dalam keadaan bertelanjang. Tidak ada seurat benang pun pada tubuh dia. Dan keadaan ketiga, Nabi sifatkan manusia itu akan bangkit dalam keadaan ghurlan. Ghurlan ini maksudnya alat sulit itu, dia punya lebihan kulit itu masih lagi tidak dipotong. Maksudnya dalam keadaan tidak berkhitan. Maksudnya dia berkaki ayam, dia tidak berpakaian, dan kulit yang dipotong dekat dunia itu semasa dia berkhitan, Allah Ta'ala akan kembalikan semula. Ya, ada perbahasan kenapa ghurlan itu disebutkan. Ya, kulit itu telah pun dibuang. Sebahagian para ulama sebutkan, katanya at-tanbihu ala ihkamin khalaq at-tanbihu ala ihkami khalqatihi idza khalqahu lil abad la lil fana. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin gambarkan kepada manusia, dia kata di antara hikmah dia adalah manusia itu bila Allah Ta'ala ciptakan dia bukan untuk lil fana, bukan untuk dibinasakan ataupun dia akan hilang, tetapi Allah Ta'ala ciptakan dia untuk dikekalkan. Maksudnya apa yang berada pada tubuh dia dekat dunia, Allah Ta'ala akan kembalikan semula. Satu. Yang kedua, untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala boleh datangkan seperti mana rupa asalnya. Hatta kulit yang telah pun dibuang itu, Allah Ta'ala akan kembalikan kepada manusia untuk menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Kalaulah kulit yang kita mungkin tak sedar bila dibuang, mungkin ada yang dibuang pada usia bila biasa sunat kat sini biasanya darjah lah kot dah. Yang kita pun tak ingat kulit tu ada kat mana dah. Allah Ta'ala akan kembalikan semula. Itu antara hikmah yang para ulama sebutkan. Jadi peristiwa ini satu benda yang begitu besar. Ya, kalau muslimin tak percaya, cuba bayangkan kalau tiba-tiba ada satu orang yang tidak berpakaian, bertelanjang, tiba-tiba lari kat dalam kuliah kita ni kan. Apa jadi kat kita? Kita semua akan rasa, oh, itu baru satu orang. Ini pula manusia beramai-ramai dalam keadaan tidak berpakaian ataupun dalam bahasa mudahnya bertelanjang. Jadi Aisyah masa mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tanya kat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an. Aisyah tanya dekat Nabi. Dia kata, ya Rasul, laki dan juga perempuan duduk sekali. Yanzuru ba'duhum ila ba'din. Mereka pastilah wahai Rasul akan tengok satu sama lain. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat Aisyah, ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yuhimmahum dhalik. Nabi kata kepada Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya al-amru, urusan manusia pada hari itu, bagaimana dia nak berurusan dengan Tuhan, bagaimana dia teringat semula dosa-dosa yang dia lakukan dekat dunia, dia pernah zalim ke orang. Nabi kata apa? Asyad, lebih dia rasa susah hati berbanding nak tengok aurat manusia lain. Baik. Hadis ini juga Nabi pernah sebut dekat Ummu Salamah. Dan hadis ini juga Nabi pernah cerita dekat sahabat yang lain. Baik, kita tengok riwayat yang ke-65. Ummu Salamah mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati uratan hufatan. Faqalat Ummu Salamah. Nabi cerita benda yang sama dekat Ummu Salamah. Ummu Salamah pun itu adalah fitrah manusia kan, benda yang terlintas dekat fikiran dia. Kalau manusia bertelanjang mesti tengok satu sama lain. Lagilah tak terkenal pada zaman itu manusia bertelanjang. Kan? Zaman kita ni waliyazubillah, kadang-kadang manusia tu dah tak berpakaian tu jadi benda apa? Norma benda biasa. Ini pula yang pasti dia akan tanyakan. Dia kata, ya Rasulullah, wastawahu. Dia kata, ya Rasul, tak malunya manusia tengok satu sama lain aurat mereka. Bukan takat aurat laki dan perempuan, kita tengok aurat laki sama laki pun kita rasa macam ada something dekat kita kan. Yanzuru ba'duna ila ba'din.
kita tengok satu sama lain kita punya aurat. Faqal syughilan nasu. Nabi SAW kata dekat Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, manusia pada ketika itu sangat sibuk. Sibuk apa? Sibuk dengan diri masing-masing. Qultu ma syaghalahum. Hadis ini ada perincian sikit. Ummu Salamah tadi Aisyah, Nabi cerita, untuk riwayat kat atas tu Aisyah setakat tu je Nabi cerita. Yang ni pula Ummu Salamah tanya kat Nabi, apa yang mereka sibukkan wahai Rasul sampai lupa aurat, tengok aurat satu sama lain. Nashrus suhuf fiha mathakilu dzar wa mathakilu khardal. Nabi SAW kata kat Ummu Salamah, dia kata, wahai Ummu Salamah, mereka sibuk akan lembaran-lembaran catatan amal disebarkan yang berisikan segala perkara kecil, zarrah, dan juga khardal, iaitu seberat biji sawi. Mereka sibuk tengok catatan amalan mereka itu terhitung. Hatta perkara kecil yang mereka buat secara sembunyi pun Allah Ta'ala akan reveal dekat semua manusia. Baik, saya suka untuk bawa satu riwayat dari Ibnul Jauzi bawa. Riwayat ni lagi panjang, cerita bagaimana perjalanan mahsyar pada ketika itu. Baik, saya baca. Tidak ada dalam kitab, saya catatkan kat sini. Nabi kata dekat Aisyah, ya bintu Abi Quhafah. Abu Quhafah, ya Abu Bakar. Abu Quhafah adalah Abu Bakar. Syughilan nasu yawma idzin anin nazar wasamu absarhum ila sama. Baik, ini tambahan riwayat daripada yang kita baca ke 64 itu. Aisyah, Nabi bagi tahu. Dia kata, wahai Aisyah, pada ketika itu manusia sibuk. Tadi riwayat Ummu Salamah, Nabi bagi tahu manusia takut dia punya catatan amalan itu Allah Ta'ala bagi tahu kan. Sampai sekecil-kecil perkara, Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan reveal dekat manusia. Bukan takat dia yang tahu. Seluruh manusia yang pernah hidup dekat muka bumi ini semua akan tahu apa yang dibuat dekat dunia. Dalam riwayat ini diceritakan samu absarahum ila sama. Masing-masing masa mereka dibangkitkan, dikumpulkan, samu absarahum maksudnya mereka lihat ke atas. Pandangan mereka itu tumpu ke atas. Mauqufuna 40 sana. Allah Ta'ala dalam riwayat lain, Allah Ta'ala murka kepada manusia. Murka kenapa? Soalnya Allah Ta'ala bagi tahu, engkau dekat dunia, engkau tinggalkan aku, engkau abaikan aku, segala apa yang aku perintahkan, engkau tak buat ataupun engkau abaikan, tak bersungguh-sungguh buat. Pada hari ini aku tinggalkan engkau. Soalnya murka Allah Ta'ala kepada manusia pada ketika itu. Allah Ta'ala biarkan manusia mauqufuna 40 sana. Allah Ta'ala biarkan manusia stay dekat situ, mata mereka ke atas tu selama 40 tahun. Kita duduk macam ini pun dah tak selesa gitu kan. Duduk bersila. Ini pula kita berdiri dekat padang mahsyar itu selama 40 tahun, mata dongak ke langit. La ya'kuluna wa la yashrabun. Mereka ni stay dekat situ 40 tahun, mereka tak makan, mereka tak minum. Nanti kita akan baca bagaimana tanah padang mahsyar itu Allah Ta'ala akan jadikan dia seperti roti. Dan orang mukmin akan ambil tanah itu untuk makan, jadikan roti. Yang kita pun tak dapat bayanglah macam mana kita kunyah tempat kita pijak tu jadi roti. Tapi untuk yang tak beriman, mereka tak makan dan juga tak minum. Jadi muslimat tak ada muslimin, dah terbiasa gitu kan, biasa muslim. Jadi bila kita berdiri dekat padang mahsyar itu, kita akan jadi apa? Kalau kita berdiri dekat tengah terik, apa jadi kat kita? Badan kita berpeluh lah kan? Badan kita berpeluh. Baik, peluh ni level ni macam mana? Level apa yang dia pernah buat dekat dunia. Nabi SAW beritahu, faminhum man yablugh al-'araqu qadamai. Ada orang yang buat maksiat itu kecil aja lah. Dia punya peluh berdiri 40 tahun tu takat qadamai, takat dua kaki dia. Wa minhum man yablugh saqai. Nabi beritahu, wahai Aisyah, ada orang yang dia punya dosa tu lebih sikit jahat. Tadi tu dia punya peluh berdiri tu, Wallahualam kita pun tak tahu macam mana. Ya, orang tu nak berpeluh, nak tenggelam tu, dia seolah-olah macam ada kolam kan.
kolam baru dia boleh stay, baru peluh tu boleh bertakung. Tapi macam mana Allah Ta'ala jadikan manusia itu beza-beza peluh dia tu sampai dia bertakung dekat kaki. Yang ini pula Nabi SAW bagi tahu dekat Aisyah, dia punya takungan peluh itu sampai dekat kedua betis dia. Wa minhum may yablugh batnahu. Ada sebagian manusia pula dosa dia lebih dahsyat sikit. Dia punya peluh tu takat perut dia. Perut masih boleh bernafas lagi lah. Wa minhum man yablugh al-araq min tulil wuquf. Ada yang tenggelam. Dalam riwayat yang kita baca tu, tenggelam sampai kat mana? Tenggelam sampai kat sini. Nabi SAW tunjuk macam ini. Macam mana tu? Tenggelam sampai ke hidung. Thumma yatarahhamullahu ba'da dhalika. Dah Allah Ta'ala, ya orang kata apa? Penantian satu penyaksian kan? Penantian satu penyaksian. Ada orang nak kahwin, PKP pula kata, aduh, kena tunggu lagi, kena tahun depan. Ya, penantian satu penyiksaan. Ini mula Allah Ta'ala bagi tunggu 40 tahun. Thumma yatarahhamu. Kemudian barulah Allah Ta'ala bagi rahmat sikit. Rahmatnya itu sebenarnya bagi orang beriman dia tak ada apa. Tapi bagi orang musyrik, orang yang buat dosa, dia terlepas daripada berdiri. Tetapi dia berjumpa satu lagi ancaman baru. Ni reveal dia punya kitab amalan itu. Fayu'mar munadian. Allah Ta'ala kata, wahai pemanggil. Allah kata kat malaikat, panggil si fulan. Bisautin yasma'uhu athqalan. Ada Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk panggil si fulan. Dan suara malaikat itu akan kedengaran dekat athqalan. Maksud thaqalan? Thaqal ini maksudnya yang diberikan tanggungjawab, diberikan taklif. Maksudnya jin dengar sekali dia menjerit, wahai kata apa? Wahai Yasir gitu kan. Wahai Yasir. Semua thaqalan jin dan juga manusia semua dengar jeritan tu. Jadi bila kena panggil, kena lapor diri. Lapor diri kat mana? Lapor diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa yakhrujul munada bihi minal mawquf fa ya'rifuhu an-nas. Maka orang yang kena panggil tu pula daripada tempat dia berdiri 40 tahun dah stay kat situ, kena panggil. Kita tuan-tuan muslimin sekalian, katalah kalau kita kena denda kan, kita tunggu kata apa kat mahkamah gitu kan, kat mahkamah. Sementara tunggu giliran tu, kita dah rasa berdebar. Jangankan tunggu kat mahkamah, tunggu apa? Doktor cabut gigi gitu kan, nak suntik itu kita dah rasa berdebar. Ini tiba-tiba kena panggil nama kan. Itu tak pun nak terima rawatan, nak terima mungkin hukuman sikit-sikit. Ini Allah Ta'ala panggil, semua manusia akan tengok pada ketika itu, tengok gitu kan. Oh, ini rupanya, katalah Yasir gitu kan. Yasir bin Ramli, sila ke depan. Tengok, oh ini rupanya makhluk ni. Semua dia pun ke depan. Sinilah pentingnya kita beriman dengan perkataan Nabi SAW. Man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang sembunyikan aib saudara dia dekat dunia, Allah Ta'ala balas dua tempat. Manusia, dia buat salah. Tak ada di kalangan kita ni yang berhimpun dekat Baitul Salam ni tak pernah buat salah. Dan tak ada di kalangan kita ni yang tak ada aib. Tetapi siapa yang sembunyikan aib saudara dia buat kesalahan, kita tegur secara, tengok jenis kesalahan dah. Tapi al-aslu pada asalnya adalah teguran itu patut kita berikan senyap-senyap gitu kan. Bukan kita tegur itu nak buka aib saudara kita. Kita tutup aib dia. InsyaAllah Allah Ta'ala akan tutup aib kita dekat dunia dan dekat akhirat. Ya. Yep. Wallahu alam, sekiranya Allah Ta'ala terima doa itu dan kita doa supaya aib kita ditutup, maka ia akan ditutup. Tetapi al-aslunya adalah bila satu orang, dia biasa akan tak kontradik. Bila orang doa untuk aib dia ditutup, dia akan teringat kalau orang buka aib aku tak suka, maka aku juga tak akan buka aib orang. Dia tak kontradik. Tapi kalaulah benar berlaku, dia doa tiba-tiba dia suka buka aib orang dan Allah Ta'ala terima doa tersebut sebagai
rahmat untuk dia, ya Allah Ta'ala akan tutup. Tapi asalnya adalah orang yang doa untuk aib dia ditutup, mesti dia juga akan berfikir, aku tak suka untuk aib aku dibuka oleh manusia, maka aku juga tak akan buka aib orang. Sebab dia timbal balik gitu kan, dia timbal balik. Wallahu a'lam. Fa idza waqafa baina yaday rabbil alamin, aina ashabal mazalim? Qila aina ashabal mazalim? Setelah dia berdiri depan Allah Subhanahu wa taala, ini satu orang pula dia panggil, dia kata, aina ashabal mazalim? Mana yang pembuat zalim itu? Ingat, kita, Allah Subhanahu wa taala membalas kezaliman, tak kira orang muslim itu buat kepada orang kafir ataupun orang muslim itu buat dengan orang muslim. Fayuqalu lahu adzalamta fulan bikadha wa kadha yauma kadha wa kadha. Allah Ta'ala kata, wahai fulan, ni semua as-thaqalan tadi kita beritahu, semua jin dan juga manusia dengar. Dia kata, wahai fulan, engkau buat zalim begini-begini kan. Bukan takat tu Allah Ta'ala kata yauma kadha wa kadha, engkau buat pada tarikh sekian, jam sekian. Orang tu boleh nafi tak? Orang tu tak boleh nafi. Dia kata, na'am. Fa yu'khadh min hasanatihi fatudfa ila man zalamahu. Maka Allah Ta'ala akan ambil dia punya hasanat, bagi dekat kawan tu. Engkau zalim kat dia kan, engkau ambil ini. Baik. Itu riwayat yang lengkap cerita pasal kenapa daripada mahsyar itu kemudian kita duduk depan Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun. Allah Ta'ala biarkan kita, akhirnya kita berpeluh dan kemudian bermulalah hisab. Allah Ta'ala panggil satu. Baik. Ada satu riwayat yang menarik sebelum saya nak baca riwayat ke-66 ini. Ulama berbahas, apakah manusia sahaja yang dipanggil, dibangkitkan, ataupun semua makhluk? Jawapannya adalah semua makhluk, hatta walaupun makhluk itu tidak berakal. Dalilnya, la tu'addunna al-huquq ila ahliha yawma hatta yuqadu lisyatin al-halja min asyatil qarna. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW sebut pada padang mahsyar ini, la tu'addunna al-huquq, setiap hak yang diambil itu Allah Ta'ala akan kembalikan. Yauman hatta yuqadu lisyatil al-halja. Syatil halja ini maksudnya adalah kambing yang tidak ada, saya rasa banyak kali disebutkan ini, cuma sebagai peringatan untuk kita, jangan ambil hak orang lain, jangan zalim ke orang lain kat mana-mana pun. Kadang-kadang kita berdepan ini, ya kita tak zalim kan. Kadang dekat media sosial itu, lagilah musim PKP ini, kadang-kadang orang bergaduh macam-macam kan. Bergaduh dengan kadarnya, jangan lebih-lebih. La tuwaddunal huquq, Allah Ta'ala kata, Nabi SAW sebut, semua itu akan kembali tu. Yang dahsyatnya apa ni? Kenapa kambing kan? Kambing ini ada dosa pahala tak? Kita tak boleh kata, kau ni kambing berzina kan, tapi jalan kau berzina. Tak. Kambing tu tak ada taklif kan. Dia nak, kita taklah kata engkau ni kena rejam ni kambing sebab engkau ni berzina, kau kahwin tanpa apa? Tanpa akad yang sah. Engkau bunuh kawan engkau. Tak, kambing tu tak taklif. Itu sebab para ulama sebut, antaranya Imam Nawawi kata, sebenarnya dikembalikan kambing dalam riwayat lain, Allah Ta'ala akan balas kambing yang tidak bertanduk itu, tanduk dekat kambing yang bertanduk. Al-halja itu maksud kambing yang botak je kan. Maksudnya kambing muda lah, kambing muda. Kena buli dengan kambing tua yang bertanduk itu, pecah kepala dia, Allah Ta'ala kembalikan. Para ulama sebut, sebenarnya ini bukan kisas. Kisas seperti mana kisas taklif, yang orang tu bila dia tumbuk gigi, dia patah, kemudian kena tumbuk balik. Tak. Tapi ini para ulama sebut kisas al-muqabalah. Sebagai Allah Ta'ala nak tunjuk aja keadilan, hatta walaupun tak diberikan taklif, Allah Ta'ala akan balas balik. Walaupun kambing itu tak menanggung dosa. Kawan tu, kambing tu curi bini dia, tak taklif kan. Tapi Allah Ta'ala kata kisas al-muqabalah. Maksudnya kisas bukan untuk taklif, tapi faham kan, muqabalah, timbal balas saja. Allah Ta'ala nak bagi tunjuk aja. Soalnya apa hikmah dia? Ini yang tak ada taklif pun Allah Ta'ala, sekecil-kecil perkara pun Allah Ta'ala balas. Kita lagilah dekat manusia ni, yang kita lah manusia ni, yang Allah Ta'ala taklifkan sejak daripada balik sampai lagi kita mati. Allah Ta'ala akan balas sebenarnya.
Walaupun orang tu dekat dunia ni kau caci maki aku tak boleh nak balas, kau tunggu dekat akhirat. Ya, benda tu apa, the struggle is real kita. The realnya inilah. Jadi kita bila kita baca ni pun kita pun pada-pada lah kan. Kan baru ni timbul isu apa, salah sikit apa KPT terus nak hentam. Ya memang salah lah pun, tapi kita pun kena berpada-pada lah kan. Cara kita nak deliver hentaman itu, betul lah tu, deliver hentaman, deliver teguran, kena berpada-pada. Sebab jarang ada orang yang bila kena hentam, dia akan kembali semula lurus. Dia biasa orang bila kena hentam, dia kata kau dah hentam aku, kan baru ni kan kuliah kat online tu kan. Bila kau dah hentam aku, dia kata, dia susah nak baik gitulah. Dia umpama ubat gigi yang telah pun dipicit keluar, dia tak akan boleh masuk kembali. Betul lah tu perumpamaan tu. Tak nak dengar dulu masa bila dah. Krisis kepercayaan. Satu orang buat khianat dekat kawan dia. Dia umpama, ini yang biasa nak sebut masa kuliah, pasal munakahat dekat student. Di antara benda yang penting antara suami isteri itu adalah dia boleh buat banyak perkara. Kan ada tajuk kan, nusyuz poligami dan juga zihar dekat kelas. Jadi biasa akan sebut ni lah perumpamaan dia. Krisis kepercayaan. Di antara yang perlukan kepercayaan keluarga dengan keluarga, suami isteri, kawan dengan kawan. Itu sebab elok kalau bertengkar berdepan banding dengan tikam belakang. Sebab dia buat dosa apa pun, kadang-kadang suami isteri boleh maafkan, mak ayah boleh ini, tapi kalau mula membabitkan krisis kepercayaan, dia biasanya tak akan kembali semula kepada bentuk asal itu. Umpama apa tadi? Buat gigi yang dipicit keluar, boleh kita masuk balik? Susah. Macam mana orang boleh sebut perumpamaan tu kat student ni? Nak tengok apa filem apa? Filem ada kata apa? Filem yang pendidikan tu kan, Three Idiots. Itulah, geng-geng itulah. Yang kawan dia kata kau picit dia kan, kau boleh bagi masuk balik. Mana pun terfikir benda tu kan, betul juga kan. Kalau sekali khianat kat kawan kita, susah nak kembali gitu kan. Suami isteri pun sama. Dia boleh malas masak, apa lagi yang biasanya dibuat, letih lah, tak nak dengar cakap gitu kan. Suami dia pun main game aja kan. Baru ni ada orang mesej kat Ana, cerai banyak. Tapi tak apalah, nanti lepas kuliah lah kita sembang. Semua lelaki kat sini. Krisis itulah. Still okay lagi, tapi jangan membabitkan krisis kepercayaan. Dia kita boleh tak setuju, kita boleh marah, ya kita boleh marah. Tapi itulah, jangan melampaui batas. Sebab bila once kita melampaui batas, baru kita tersedarkan, alangkah bagusnya kalau aku bersabar dahulu dan aku tak ucapkan benda tu. Ini untuk saya sendirilah. Kadang-kadang kita marah kat student kan, kita marah kat ni. Kita kadang bila duduk tengah malam itu kan, biasa orang suka fikir ni masa bila dekat katil, lepas tu baring lengan ni dekat dahu, dekat gitu kan. Tengok langit tu. Apa mau kufu nak arba'in sana. Itu misal kita kan. Alangkah bagusnya kalau aku tadi kan boleh patah balik gitu. Macam mana boleh ke situ Kita patah balik. Ya, kambing tadi ni lah, kambing ni. Kambing punya apa? Isteri diambil kambing lain. Ya, itu sebagai perumpamaan. Juga seperti mana yang kita maklum bahawa kambing itu pula Allah Ta'ala akan jadikan kematian seperti seekor kambing. Cuma Allah Ta'ala nak tunjukkan sahaja bagaimana kuasa Allah Ta'ala itu. Baik, yang ke-66. Sahal bin Sa'ad mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin bayda'a afra ka kursati naqi." Qala Sahal, "Aw ghairu, laisa fiha ma'lamun li ahadin." Baik, riwayat yang ke-66
cerita bagaimana keadaan padang itu. Kita panggil Melayu panggil apa, padang mahsyar lah kan kita panggil kan. Tempat itu, lapangan itu. Macam mana keadaannya. Riwayat ini Sahal bagi tahu kat kita. Yuhsyarun nas. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat ala ardin bayadha'a afra. Macam mana tanah dia tu? Macam mana tempat kita pijak kaki itu? Dia kata di atas tanah putih seperti roti tepung yang jernih. Qala Sahal, laisa fiha ma'lam. Dekat tempat itu dia tidak ada tanda li ahadin. Nak kata begitu luas dan juga manusia tak tahu nak pergi ke mana kan. Kalau kita katalah luas begitu, kita pun tak tahu kat mana kita ni. Jadi begitulah keadaannya. Baik, suka untuk saya buat satu riwayat. Riwayat yang memperincikan tentang tanah itu. Tadi kan kita umpama apa? Umpama tepung roti. Satu hari ada satu orang Yahudi datang dekat Nabi SAW. Yahudi ni kata dekat Nabi, dia kata, Barakar Rahmanu alaika ya Abul Qasim. Dia kata, semoga Allah Ta'ala memberkatimu, wahai Abul Qasim. Ala ukhbiruka binuzuli ahli al-jannah yawmal qiyamah. Dia pula bagi tahu kat Nabi. Dia kata, wahai Abul Qasim, dia tak panggil Nabi kan. Dia kata, wahai Abul Qasim, kunyah kepada Nabi SAW. Dia kata, wahai Abul Qasim, kau nak tak aku bagi tahu macam mana tempat kedudukan manusia dekat mahsyar nanti? Dia pula ngajar kat Nabi. Nabi ya, dengan tawaduk Nabi kata, bala ya. Beritahu kat aku, wahai Yahudi. Takunul ard khubzatan wahidah. Yahudi tu bagi tahu, dia kata, wahai Rasul, wahai Abul Qasim, dia kata tanah pada kita itu akan jadi seperti mana seumpama roti, sebuku apa? Sebuku roti. Fa nadhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma dhahik. Nabi terdengar ucapan Yahudi itu, Nabi ketawa. Hatta badat nawajidhahu. Sehingga nampak Nabi punya gigi apa? Nabi punya gigi apa ni? Gigi taring gitu. Ada orang ketawa, macam mana level ketawa kita? Kalau kita duduk lepak dengan kawan-kawan gitu kan, ketawa kita itu macam mana? Ada yang ketawa sampai nampak kerongkong gitu kan. Ketawa. Maksudnya dongak gitu, punya suka. Tapi Nabi SAW punya suka ni sampai nampak gigi apa? Gigi taring tu je lah. Maksudnya dia punya senyuman tu luas. Qala ala ukhbiruka biidamihim. Dia kata, kau nak tak wahai Abul Qasim aku cerita kau pula dia punya makanan ruji dia roti. Dia punya lauk apa? Qala kemudian Yahudi ni sebut dalam bahasa Yahudi balam wa nun. Bahasa Yahudi. Qalu wa ma hadha? Sahabat tak faham bahasa Yahudi. Dia kata kat Nabi balam wa nun. Lalu Nabi kata dekat sahabat thawrun wa nun ya'kulu min za'ilati kabidihima 70,000. Nabi gelak apa yang Yahudi tu cerita. Kemudian Yahudi tu kata, nak tak aku bagi tahu dia punya lauk tu apa? Kita pernah cerita dulu lauk. Nabi kata yang Yahudi tu sebut thawr, lembu, dan juga nun, hati ikan paus. Makan selama 70,000. 70,000 70,000 lamanya. Baik, itu dia punya tanah. Yang ke-67. Anas menceritakan seorang mengatakan, wahai Rasulullah, Allah berfirman, alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrum makanan wa adallu sabila. Orang-orang yang dikumpulkan ke neraka Jahannam dengan diseret wajahnya, mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Ya Rasulullah, kaifa yuhsyarul kafir ala wajhi yawmal qiyamah? Qala alaysa alladhi amshahu ala rijlaihi fi dunya qadiran ala an yumshiyahu ala wajhi yawmal qiyamah? Qala Qatadah, bala wa izzati rabbina. Apakah orang kafir dikumpul dengan diseret di atas mukanya? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukankah zat yang menjalankan di atas kedua kakinya semasa di dunia dan berkuasa untuk menjadikannya di atas mukanya? Qatadah mengatakan, tentu demi keperkasaan Rabb kami. Baik. Saya tak hurai yang riwayat ke-67 ini. Kita pergi ke riwayat yang ke-68. Sebab dia memperincikan antara satu sama lain.
Kalau siapa yang ada buku tu kan 190 tu, muka surat 190, dia terpotong kat situ. Dia banyak terpotong. Jumpa kat situ. Dia hasyarah. Kan? Hasyarah kan? Dia bukan hasyarah, sepatutnya yuhsyaru. Dia terpotong sikit. Ada ya kat situ. Ada ya. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah thalathata asnafin. Baik. Manusia itu akan pergi ke tempat mahsyar. Manusia akan pergi ke tempat mahsyar berdasarkan riwayat ini dan juga riwayat yang kita akan baca. Maksudnya bangkit-bangkit itu saja, dia bukan tempat bangkit itu tempat mahsyar. Dia akan pergi satu lagi laluan untuk tempat berkumpul. Di situlah kejadian yang manusia cari Nabi Adam, dia kata bukankah engkau bapa kami, Nabi Musa bukankah engkau merupakan orang ataupun Nabi yang Allah Ta'ala bercakap sendiri direct, Nabi Nuh, itu perjalanan itu. Jadi nak pergi ke situ tu macam mana keadaannya? Ya, riwayat ke-68 ini. Thalathata asnafin, ada 3 keadaan. Sinfan musyatan wa sinfan rukbanan wa sinfan ala wujuhihim. Ada 3 keadaan. Kita boleh pilih tak macam mana kita berjalan? Ya, kita boleh pilih. Macam mana kita pilih? Sekarang ni lah. Ada yang selalu baca Quran, qiyamul lail, puasa, kemudian dia tak menzalimi orang. Dia akan dapat lah ni kan. Ada yang bercampur-campur imannya, sekejap buat dosa, kejap buat kebaikan, amal soleh. Dia jalan macam gitulah. Baik, ada 3 bentuk. Satu, Nabi kata sinfan musyatan. Kategori yang pertama yang sederhana, dia jalan ke tempat mahsyar jalan kaki. Dia pergi ke tempat mahsyar musyatan, jalan kaki. Wa sinfan rukbanan. Sinfan rukbanan ni maksudnya dia pergi ke tempat mahsyar ni dia VIP sikit lah. Dia tak jalan kaki tapi dia naik kenderaan. Wa sinfan ala wujuhihim. Dan satu lagi kategori manusia yang diseret mukanya kat malaikat. Sebab apa dia seret? Sebab dia tak nak pergi tempat mahsyar tu. Sebab dia tahu, dia kata aku ni banyak dosa. Sah-sah tempat aku dia tak nak kan. Beranjak dia daripada tempat bi'thah dia tu, tempat bangkit. Dia kata aku tak nak pergi. Malaikat sentap muka dia, jalan. Siapa yang musyatan? Musyatan ini adalah orang beriman yang berjalan ke tempat mahsyar. Dia itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi di celah-celah imannya itu terselit kemaksiatan. Dia 50-50. Wasinfan rukbanan. Ada satu lagi kategori manusia yang berjalan. Ini adalah al-imanu kamilan, ataupun iman mereka itu sempurna. Tak ada syirik, tak ada buat benda-benda bid'ah, iaitu sempurna. Wujuhihim kafir. Qila ya Rasulullah wa kaifa yamshuna ala wujuhihim. Dia kata, ya Rasul, macam mana mereka ni jalan muka mereka jalan guna muka. Kita jalan guna lutut pun susah kan. Ini pula jalan guna muka. Muka boleh tak berjalan dengan muka? Sebab muka ni bukan satu anggota badan yang kita gunakan untuk bergerak. Kaki ya kita boleh melangkah, tapi muka tak boleh. Baik, Nabi kata, innal ladzi amsyahum ala aqdamihim. Allah Subhanahu Wa Taala yang menjalankan mereka di atas kedua kaki mereka, qadirun, mampu, ala an yumshiyahum ala wujuhihim. Allah Ta'ala yang menjadikan mereka itu boleh berjalan di atas kaki mereka jugalah yang boleh menjalankan mereka dengan menggunakan wajah mereka. Ya, tak mesti kita ada kaki kita boleh berjalan dengan kaki kan? Tak mesti juga kita ada akal fikiran. Manusia menggunakan akal fikiran dengan sempurna. Jadi begitulah dia punya perumpamaan. Amma innahum yattaquna bi wujuhim kulla hadabin wa syaukin. Jadi kan tempat dia tu tak rata kan. Kita berjalan ni kan ada, katalah kita berjalan kat depan ni ada sejadah, ada rihal. Jadi macam mana kalau muka kita berjalan kat tu? Nabi bagi tahu, amma innahum yattaquna bi wujuhim, maka diseret muka mereka tu berjalan, mereka cuba elak hadabin, tunggul. Maksudnya dekat mahsyar tu ada tunggul juga. Wa syaukin, dan juga duri. Sebagai apa? Sebagai siksaan kepada mereka. Wal iyazubillah. Baik. Jadi itu. Macam mana kita pergi ke tempat mahsyar? Ada 3 keadaan. Berjalan kaki,
berkenderaan, dan juga menggunakan muka. Ini tak masuk sirat lagi ni, yang kita dah bincang tu. Sirat tu berdasarkan amalan. Jadi itu sebab kita masa di permulaan tadi, itu sebutkan ilmu ini adalah untuk diamalkan. Bila kita cerita tentang qiyamul lail, bukanlah kita tiap malam kadang-kadang kita qiyamul lail, kadang-kadang malas tu datang juga kan. Banyak kali malas. Cuma bila kita teringat tentang hadis qiyamul lail, bila kita datang kelas, kurang-kurang semangat tu ada, kita bangkitlah qiyamul lail. Bila kita datang ke majlis ilmu, asatidahnya cerita tentang puasa, walaupun kita tak rajin puasa, kurang-kurang malam tu datang, jadi asbab untuk kita puasa Isnin dan juga Khamis. Walaupun lepas minggu tu kita dah tak puasa, tapi kurang-kurang kita buatlah apa yang kita dengar, hatta walaupun sekali. Itulah. Yang ke-70. Saya terus langkau ke riwayat ke-70. Baik, ini pula tentang orang yang takabbur, al-mutakabbir. Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari ayahnya, Shu'aib, dari datuknya bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarul mutakabbirun yaumal qiyamati amthal adh-dharri fi suwarir rijali yaghshahum adh-dhullu min kulli makan. Baik, orang-orang yang sombong. Siapa orang yang sombong? Tidak masuk syurga orang yang ada di hati itu sekelumit kesombongan kan. Macam mana orang sombong? Apa takrif orang sombong? Apa takrif orang sombong? Nabi sendiri pernah memberikan takrif kesombongan itu kan, al-kibru, batarul haq, wa ghamtun nas. Sombong ini dia ada dua ciri. Sebab sahabat tanya orang yang pakai baju cantik itu sombong ke? Nabi kata tak, itu bukan kesombongan, itu bukan ke al-kibr, rasa diri itu besar. Nabi kata al-kibr itu adalah ghamtun nas, mereka memperlekeh-lekehkan batarul haq, mereka itu menolak kebenaran, batarul haq wa ghamtun nas, mereka itu menolak kebenaran dan juga memperlecehkan orang-orang. Dia bagi tahu ini, apa engkau tahu, dia kata, aku lagi tahu daripada engkau. Dia itu ada dua beriringan kan. Jadi kita kena hati-hati dengan sikap ini. Itu sebab orang yang berilmu, kan baru ni ada poster, dia kata masalah dunia ni adalah orang yang berilmu sentiasa meragui semua perkara. Manakala orang yang jahil meyakini semua perkara yang dia ucapkan. Ya, sebab kita, itulah, kalau kita belajar, bertambah belajar, kita rasa mungkin ada wajah lain permasalahan tersebut. Saya pernah sebut kat sini satu perkataan tentang beza orang yang berilmu. Pernah tak? Ke tak pernah? Ataupun sebagai peringatan lah. Ada satu perkataan, macam mana permulaan dia? Oh, tak datang pula permulaan tu. Baru dia sebut. Oh, tak apa nanti. Astagfirullah. Dia punya mafhum macam itulah. Orang yang berilmu banyak, bila sebut arti baru terdatang. Satu perkataan ahlul ilm yang kita patut jadikan pedoman lah. Kan kita ni kadang banyaklah kita punya tak setuju berdasarkan, ya itu tak bersetuju itu adalah satu benda yang normal. Saya juga mungkin tak setuju dengan apa ni, Abu Muaz juga mungkin tak setuju dengan saya. Itu biasalah kan. Cuma ada satu perkataan, kenapa boleh timbul yang saya sebutkan tadi poster tu lah. Kata kenapalah orang berilmu ni selalu meragui satu benda yang dia sebutkan. Perkataan dia sebut dia apa? Man kathura ilmuhu qalla inkaruhu. Wa man qalla ilmuhu kathura inkaruhu. Pernah dengar perkataan ni? Man kathura ilmuhu qalla inkaruhu. Siapa yang ilmunya banyak, qalla inkaruhu, maka akan bertambah kuranglah dia punya sikap ingkar mengingkari. Akan kuranglah sikap untuk nak pergi berdebat. Kenapa boleh jadi macam itu?
Man kathura ilmu, kerana orang yang belajar banyak, dia tahu bahawa dalam permasalahan, satu-satu permasalahan, dia boleh akan ada banyak pandangan. Dan pandangan itu pula masing-masing sama kuat. Boleh jadi macam itu, menyebabkan dia tahu bahawa tak guna kalau aku pergi berdebat. Sebab satu-satu pandangan dia memerlukan satu. Saya boleh sebutkan satu pandangan kepada muslimin sekalian. Katalah dalam bab meletakkan tangan kan, yang dah diperdebatkan lama dulu. Hadis Wa'il bin Hujr, ada yang kata atas dada, ada yang kata tak ada riwayat yang sahih. Saya boleh sebut hujah. Tapi akhirnya apa yang muslimin tuan-tuan amalkan adalah apa yang tuan-tuan muqni', apa yang tuan-tuan yakini. Jadi as long as benda tu ada hujah dan juga solid, maka dia tahu nak pergi berdebat itu mungkin tidak ada gunanya. Dia boleh convince, tetapi untuk pergi berdebat itu mungkin akan kurang. Man kathura ilmu qalla inkaruhu. Orang yang banyak ilmunya, sebab dia tahu masalah itu akan ada banyak ada banyak wujuh, ada banyak pandangan, ada banyak khilaf, dan juga ada beberapa dalil yang mungkin bagi dia dalil itu sahih. Macam contoh meletak tangan di atas dada tu kan, Wa'il bin Hujr. Bagi dia hadis itu hasan sekurang-kurangnya, ataupun hasan li ghairi. Bagi dia kata bagi aku pula tak ada dalil yang sahih dalam bab itu. Maka dia berlapang dada. Wa man qalla ilmuhu, siapa yang ilmunya sikit, maka dia akan banyak berdebat. Sebab apa sikit? Sebab apa dia banyak berdebat? Sebab dia tahu satu buah tu aja. Macam apa orang pergi bersilat kan? Silat pakai tali pinggang putih. Putih kan, level 1. Ada putih ke biru apa tu? Kan masa orang baru belajar silat kan, semua benda nak disilatnya. Kawan dia sentuh sikit, tepis gitu. Ini buah pertama. Sebab buah tu je dia tahu kan. Jadi dia terpaksa tahankan buah tu. Kalau dia tak tahu banyak hujah, dia terpaksa tahankan hujah tu. Sehingga menyebabkan dia kata hujah yang lain semua salah. Itu sebab dia kata wa man qalla ilmuhu kathura inkaruhu. Siapa yang ilmunya sikit, sebab dia tahu itu je, dia terpaksa nak kona banyak pun tak dapat. Jadi menyebabkan apa? Dia akan pergi kepada luar batasan. Mulalah batasan, hina main isteri pula, main peribadi. Jadi gitulah. Ini tak menafikan, perkataan ini tidak menafikan bahawa kebenaran tetap satu. Kebenaran tetap satu. Cuma andai kata tak boleh nak dicantumkan, maka yalah, masing-masing punya jalan lah. Baik, mutakabbir ni, kita cerita pasal mutakabbir. Apa ciri mutakabbir? Ahli ilm cerita, ada 5 minit. Ini penutupnya. Saya target habis satu bab. Tapi tak apalah. Kita slow and steady boleh. InsyaAllah mudah-mudahan tak PKP. Kita doakan insyaAllah tak. Dia ujian yang besar buat kita kan semua. Baik, satu ciri mutakabbir yang zahirnya adalah dia punya cara berjalan itu berjalan orang yang sombong. Yang ciri-ciri zahir itu, cara berjalannya itu, seperti pada Ahlul Ilm sebutkan, jalannya itu jalan yang al-bakhtarah, maksudnya dia sombong jalannya itu kan. Macam mana cara orang sombong Macam nak libas rumput dah. Ambil tu kan, gitu kan. Ada satu video lawak itu orang pergi gym, minta maaf lah kalau ini bukan nak macam tu. Orang pergi gym, yang baru sekali pergi gym, lepas tu jalan macam tu kan. Gitu, jalan kepak. Padahal lepas tu pakai dulu pakai long sleeve, lepas tiba-tiba nampak ketiak gitu kan, nak tunjuk gitu. Gitu, mutakabbir. Ini bukan sentuh sensitif siapa yang pergi gym tu. Tak, ini maksudnya jalan orang yang sombong, kita tahu. Dan juga syuhrah, inginkan populariti. Ini yang para ulama sebut. Seperti mana yang dalam surah Umar sebutkan, jalan orang yang sombong. Kemudian yang kedua, apa ciri mutakabbir? Man'ul istifadah ilmiah. Dia menghalang untuk menerima kebaikan ilmu. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Naml, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Bila para anbiya berhujah
dengan Fir'aun, dengan Haman, dengan Qarun, dengan musyrik pada zaman dahulu. Wajahadu biha, mereka tolak gitu kan. Para anbiya ini datang bawa hujah, datang bawa bukti mukjizat, fizikal dan juga nak convince hati dan juga akal. Wajahadu biha. Dalam masa yang sama orang mutakabbir ini apa? Wastaiqanat ha anfusuhum. Mereka convince dengan hujah tersebut, tapi disebabkan mereka itu takabur, egonya itu, zulman wa uluwa, mereka apa? Tolak secara zalim dan juga rasa uluwa. Uluwa maksudnya rasa tinggi diri. Jadi ciri kedua orang mutakabbir ini adalah bila orang datang bawa hujah ilmu, dia tolak siap-siap. Walaupun dalam jiwa dia kata betul apa yang dia sebut ni, tapi dia tak nak terima. Tadi itulah batul haq wa ghamtun nas. Yang ketiga, yang terakhir, cirinya dia banyak lagi kalau muslimin tengok yang dibahaskan para ulama, cuma cukup sekadar tiga ini. Dakwah tazkiyatun nafs, dia mendakwa dirinya suci. Ingat tak dalam suratul Kahf, di antara pemilik dua kebun itu, dia kata apa? Ana aktsaru minka malan wa walada. Dia kata aku ni lagi banyak, aku punya apa? Malan wa walada. Aku lagi banyak harta dan juga lagi banyak anak pinak daripada engkau. Kan ada yang kat media sosial tu kata apa? Tak siapa-siapa yang buat tu, kata see my level. See my level kata. Tak kenal artis tu. Dia kata see my level. Adalah. Kau sekolah tak, dia kata. Kau sekolah tak? Itu ciri orang mutakabbir. Ciri orang-orang yang yalah, sombong diri. Ingat, tak akan masuk syurga orang yang walaupun ada sebiji zarah mutakabbir itu. Jadi kita insaf dulu lah. Kita jangan berlebih-lebih. Jangan zalim ke orang. Zalim itu bukan maksudnya berdepan saja. Sekarang ni kezaliman itu lebih kepada perasaan kan. Banyak orang bunuh diri sebabkan apa? Tak tahan kena cercaan. Dan jadi malang dekat masyarakat kita ni, dekat Malaysia ni, seolah kecaman kepada satu orang itu satu benda yang membanggakan. Body shaming ataupun kecam, kadang-kadang orang tu tak salah lagi pun, kutuk. Ya, itu biasanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud punya riwayat yang dia panjat pokok. Kemudian sahabat kata, kecilnya Ibnu Mas'ud punya betis. Kemudian Nabi SAW sebut, kalaulah ditimbang betis itu, nescaya lebih berat daripada Bukit Uhud. Ya, itu antara dalil yang diguna. Tak boleh body shaming. Kita seolah-olah bangga kan dengan kalau kita boleh kecam orang tu secara berjemaah. Mari kita kecam. Kita telah pun berjaya. Kadang tiba-tiba salah pula. Jajabin. Jajabin Anda tak pernah khatam pula movie, tak pernah tengok movie tu. Tak sampai level lagi lah. Same level gitu. Dia boleh seperti mana yang para ulama hadis sebutkan dekat Sulaiman bin Mihran. Dia okey untuk dipanggil A'mash. Kan A'mash yang sebelah matanya itu ada cacat. A'ma, dua mata cacat. A'mash, satu mata cacat. Kalau dia okey dan juga dia tak anggap itu sebagai satu penghinaan dan ma'ruf untuk dia, okey. Ana juga ada kawan, badan dia besar. Dia kata, engkau panggil aku Bob. Oh. Kita pun okey lah kan. Dia minta dipanggil Bob. Sebab badan dia besar. Dia okey. Dan dia panggilan ini adalah satu tempat dia berdasarkan uruf setempat. Kalaulah itu merupakan satu bentuk penghinaan, maka tak boleh dipanggil. Hatta walaupun dia okey. Oh, jangan datang sekarang, malulah dia. Kalau muslimatnya apa? Kalau Bob lelaki apa? Kalau muslimat Bobah tu.
Muannas, muzakkar, muannas. Baik, kita habiskan sikit. Itu. Yang mutakabbir ini hari kiamat seperti semut-semut kecil dalam rupa manusia. Kenapa Allah Ta'ala jadikan mereka seperti semut-semut kecil? Sebab mereka dekat dunia itu rasa besar diri. Di akhirat Allah Ta'ala jadikan mereka itu seperti semut. Yang orang tak nampak pun, orang pijak pun kadang tak perasan. Jadi dah itu belum lagi sampai dekat penghujung perjalanan akhirat. Baru dekat mahsyar. Allah Ta'ala akan jadikan mereka itu seperti mana semut. Fayusaquna ila sijni fi jahannam yusamma bulas. Orang yang mutakabbir ini Allah Ta'ala akan penjarakan mereka dengan satu penjara bernama bulas. Nampak tak tu riwayat tu bulas? Saya masa tengok ni bulas ni polis ke apa ni? Bulas. Dalam riwayat lain bukan bulas, baulas. Sebahagian sebut bulas, sebahagian sebut baulas. Tapi yang tercatat dalam naskah yang ada pada muslimin sekalian tu namanya bulas. Bulas ni apa dia? Penjara untuk orang yang sombong, mutakabbir. Ta'lamuhum narul anyar. Mereka itu akan diselubungi dengan api yang menyala-nyala. Yusqawna min usarati ahli nar tinatal khabal. Dan mereka punya minuman, yusqawn, mereka itu diberi minum usarati ahli nar. Usara ahli nar ini maksudnya adalah liquid yang keluar daripada badan ahli neraka. Boleh jadi qaih, muntah, boleh jadi nanah. Itu usara, satu benda yang diperas. Jadi liquid yang hasil daripada masuk neraka itu, mereka itu akan diberi minum liquid itu, maksudnya cecair itu. Dan cecair itu Nabi SAW sebut apa? Tinatal khabal. Sebagian sebut tinatal al-khibal. Baik, jadi itu yang sempat kita bicarakan pada malam ini. Alhamdulillah kita sempat juga bersua muka. Lainlah keadaannya kan. Kalau dekat online tu saya setting kamera, tunggu bila nak pukul 9.30, lepas tu cakap sorang-sorang. Kemudian buat lawak pun gelak sorang-sorang kita kan, nak buat lawak dengan siapa ini. Ini adalah interaksinya. Alhamdulillah Allah Ta'ala kurniakan kita rezeki untuk dapat bersua muka. Kadang-kadang dengan bersua muka tu dia akan selain memadamkan perasaan rindu, dia juga kadang-kadang bila kita bersua muka tu dia akan memadamkan perasaan yang mungkin kita mungkin ada sebahagian tak puas hati kan. Kita bila kita jumpa tu taklah seteruk mana yang kita bayangkan. Jadi mudah-mudahan itulah fadilat, bukan fadilat, kelebihan kita ada perjumpaan fizikal seperti ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati muslimin sekalian dan memberikan taufik kepada kita semua untuk melakukan kebaikan. Baik, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.